Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa'kan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ni, dapat kita bersama-sama dalam kuliah maghrib ni, mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan semua, kita sambung kepada kitab kita, iaitu kitab yang selalu kita baca di sini, Idaman Penuntut. Dan malam ni kita masuk kepada kita masih membincangkan lagi perkara yang berkaitan dengan waktu yang diharamkan untuk kita melakukan solat sunat. Jadi ada 5 waktu semua. Jadi kita baca balik. Pertama, waktu yang pertama haram kita semayang sunat. Tapi bukan jenis semua sunat, nanti akan disebut di bawah nanti. Iaitu waktu matahari terbit hingga naik kira-kira 7 kaki tingginya di kaki langit pada pandangan mata. Jadi bila dia terbit matahari itu, jam kita ni dia tulis syuruk. Syuruk jam ni dia tulis syuruk, itu menunjukkan matahari dah terbit. Terbit matahari, baru dia keluar daripada tanah, dia keluar, nama dia syuruk. Itu masih dalam waktu haram lagi. Bila dia habis, hingga matahari naik, kira-kira 7 kaki tingginya di kaki langit pada pandangan mata. Bila matahari itu dia naik daripada kaki langit ni sampai lebih kurang jaraknya 7 hasta. 7 kaki dia kata. Maka tuan-tuan semua barulah tamat waktu haram. Barulah boleh sembahyang sunat. Sembahyang sunat baru boleh. Sembahyang sunat hajat ke, istikharah ke dan sebagainya, situlah. Waktu duha pun situ baru masuk. Waktu solat isyraq pun situ baru masuk. Jadi salah kalau kita sembahyang sunat isyraq, jam tu bunyi tek 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 tek, kita pun sembahyang sunat isyraq. Sebab dia tulis syuruk isyraq, lebih kurang kot dia kata dia. Ya, nama lebih kurang, tapi hukumnya tak lebih kurang. Jadi belum masuk lagi waktu syuruk. Waktu syuruk dengan duha ni dia masuk sama. Sama waktu dia. Cuma dia keluar je tak sama. Duha ni dia panjang sampai ke zuhur. Dia boleh sembahyang duha ni sampai ke zuhur. Zuhur 1.12. Tuan-tuan semua. 1 berapa sih? 22 kan? 1.22. Zuhur 1.22. Sampai 1.22 lah boleh sembahyang duha ni. Jadi duha tu bermula daripada matahari naik 1 galah tadi sampailah habis. Habisnya bila? Masuk waktu zuhur. Jadi 1 suku tu boleh sembahyang duha lagi. Sebab belum masuk zuhur. Itu dia punya hukum. Walaupun nama duha. Ada orang kata nama duha kan? Sembahyang waktu duha lah, pukul 10 lah duhanya. Tak, nama duha tapi waktu dia lain. Itu nama tapi waktu dia lain. Waktu daripada matahari naik 7 kaki tadi dan dia tamat sampai kepada masuknya waktu zuhur. Adapun solat isyraq, atas pendapat ulama yang kata solat isyraq ni lain daripada solat duha. Tak sama. Solat isyraq dan duha dua benda berbeza. Pendapat ulama yang kata macam tu, maka waktu isyraq ni dia masuk sama, matahari naik 7 kaki juga, dan dia tamat awal dia tamat. Tamatnya kata ulama apabila matahari sudah mula panas memancar. Lebih kurang dalam pukul 10 dia panas terik dah tu, maka tamatlah waktu isyraq. Habis lepas pada pukul 10 lebih kurang matahari tengah panas ceng-ceng kata Kelantan tu, tak bolehlah sembahyang isyraq, habis dah waktu dia. Tapi duha ada lagi. Tetapi ada juga ulama yang kata duha dengan isyraq ni solat yang sama. Cuma nama je ada 2. Solat duha itulah solat isyraq, solat isyraq itulah solat duha.
sama seperti solat fajar dengan solat sunat subuh. Solat sunat fajar dengan solat sunat subuh benda sama, nama je dua. Ada juga orang tanya saya, Ustaz, solat sunat fajar ni hak mana? Solat qabliyah subuh ni hak mana? Benda sama je tuan-tuan semua. Dia tak ada beza, nama je dua. Qabliyah subuh, fajar, sunat fajar, itu benda sama, nama ada dua. Jadi ada juga ulama yang kata solat isyraq dengan solat duha ni benda sama. Cuma nama tu. Hak kata sama tu, itu tak ada masalah lah, waktu masuk dan keluar dia tu sama. Ni hak kata tak sama ni, maka masuknya awal, masuknya sama, keluarnya tak sama. Waktu tamat dia tak sama. Okey? Jadi kena ingatlah di antara syuruk sampai matahari naik segala itu waktu yang kita tak boleh semayang sunat-sunat, yang akan kita sebutkan nanti jenis sunatnya macam mana. Kita sebut dah kuliah lepas, tapi akan sebut sekali lagi. Itu Jadi jarak lebih kurang 7 hasta itu, kalau nak diukur dengan kiraan minit, kata ulama, dia lebih kurang dalam, kalau JAKIM punya, kalau dalam kalender takwim JAKIM tu, lebih kurang 24 minit. Ditulis di situ lebih kurang 24 minit. Tapi apa yang disebut oleh ulama, khususnya pengarang kitab At-Taqriratus Sadidah, nama dia Al-Habib Zin bin Ibrahim bin Sumit. Dia ada lagi duduk di Madinah sekarang. Dia alim dalam mazhab Syafi'i, ulama Madinah. Jadi tuan-tuan semua, kata Habib Zin lebih kurang 16 minit. Kerana kata dia 7 hasta tadi, jarak perjalanan matahari 7 hasta dikira dengan kiraan orang dulu lebih kurang 7 hasta. Tapi kalau kita kira dengan darjah perjalanan matahari, darjah 1 darjah, 2 darjah, 3 darjah, maka dia bersamaan dengan 4 darjah. 4 darjah, kata Habib Zain. Dan matahari ini, dia punya 1 darjah, perjalanan 1 darjah tu mengambil masa 4 minit. Jadi untuk 1 darjah tu, dia 4 minit baru 1 darjah. 4 minit lagi darjah kedua. Maka kalau 4 darjah, 4 darab 4, maka bersamaan dengan 16 minit. Itu kiraan. Jadi kalau kita tengok syuruk kita, tak ada sini, pukul berapa syuruk? Pukul 7 lebih-lebih. Katalah 7.15 syuruk. Maka kita tambah lagi dengan 16 minit, 7.31. Maka itulah baru bermula waktu boleh sembahyang hajat, boleh sembahyang sunat istikharah dan sebagainya. Dan itulah masuknya waktu duha, waktu isyraq. Tambah 16 minit. Setiap hari tuan-tuan semua ingat, tambah 16 minit. Okey? Itu. Kedua, waktu haram kedua kita sembahyang, waktu matahari tengah rembang. Yani matahari tengah rembang hingga gelincirnya, melainkan hari Jumaat. Matahari tengah rembang. Rembang ni bahasa dulu-dulu. Sekarang kita panggil tegak atas kepala ataupun istiwa. Istiwa bahasa Arab. Matahari tengah duduk tegak di kaki, di tengah-tengah langit, tegak atas kepala, tengah-tengah langit. Bahasa Melayu lama dia panggil rembang. Rembang. Matahari tengah rembang. Jadi kalau matahari itu duduk tengah, tegak-tegak atas kepala kita, tengah-tengah langit, maka pada waktu itu haram kita sembahyang sunat. Melainkan pada hari Jumaat. Hari Jumaat tak haram. Tapi waktu matahari duduk tegak atas kepala tengah langit ni, dia punya waktu tu sikit je, pendek je. Lebih kurang beberapa saat saja. Kadang-kadang kita tak sedar pun. Okey? Sebab matahari dia berjalan laju. Dia naik, dia tegak, sekejap tu dia gelincir ke sebelah barat terus. Yang ketiga, lepas sembahyang asar hingga masuk matahari.
Okey, lepas sembahyang asar hingga masuk matahari. Maksudnya lepas kita sembahyang asar. Bukan lepas masuk asar, lepas sembahyang asar. Maksud lepas kita sembahyang asar. Wa ba'da fi'lil asri hatta gharabat, kata dalam matan Az-Zubat, selepas daripada melakukan sembahyang asar sehinggalah terbenam matahari. Jadi wa ba'da syuruqiha hatta irtafa'at, dan juga selepas daripada terbit matahari sehinggalah dia naik kadar 7 hasta. Itu disebut dalam matan Zubat tadi yang saya baca tadi. Jadi tuan-tuan semua, maksudnya wa ba'da fi'li, lepas buat sembahyang asar baru haram. Misal macam ni tuan-tuan semua. Tuan-tuan nak sembahyang hajat. Anak tuan-tuan semua duduk di satu tempat di luar negara yang mana dia akan masuk periksa pada waktu yang dia nak masuk periksa tu, waktu pukul 5 petang kita di sini. Katakanlah. Jadi kita nak sembahyang hajat waktu dia periksa. Ada juga orang begitu. Waktu dia ambil periksa tu kita nak sembahyang. Maka anak kita kata, bah, kejap lagi nak masuk periksa. Jadi jamnya pukul 5. Pukul 5 asar dah masuk. Kan? Asar masuk 4:30. Pukul 5 dah masuk asar. Tapi kita belum lagi sembahyang asar. Kita belum lagi sembahyang asar. Maka kita pun pukul 5 tu, anak masuk dewan tu, kita pun sembahyang hajat dulu. Allahu Akbar, sembahyang hajat. Lepas habis 2 rakaat sembahyang hajat, baru kita sembahyang fardu asar. Ini dibolehkan dan sah. Pasal kita belum lagi sembahyang fardu asar. Tak haram lagi. Itu kena ingat. Tapi kalau kita dah buat sembahyang asar, tuan-tuan semua, waktu itu dah tak boleh lagi kita sembahyang hajat tadi. Sama ada kita buat sembahyang asar tadi dalam waktu asar, ataupun kita jamak takdim sembahyang asar dalam waktu zuhur. Misal kes tadi, kita sembahyang asar. Pukul 4:30 masuk asar, kita pun sembahyanglah asar. Allahu Akbar, sembahyang asar. Lepas sembahyang asar, kita nak buat sembahyang sunat hajat. Tak boleh, tuan-tuan semua. Tak boleh. Sebab dah sembahyang asar. Ini banyak berlaku ketika jemaah pergi buat umrah. Bila sampai di Madinah ni tuan-tuan semua, dia bukan tanah haram Mekah. Jadi ada ni, sebelum ada apps ni lah, Nusuki apa semua ni. Dulu kan bagi main beratur je masuk dalam Raudah. Sekarang dah ada apps, kena buat booking dan sebagainya. Ni cerita sebelum daripada COVID ni. Jadi lepas pada dia sembahyang asar, dia beratur tuan-tuan semua nak masuk Raudah. Ada waktu boleh masuk Raudah lepas asar. Jadi dia duduk beratur bersusun tuan-tuan semua. Masuklah ke dalam Raudah. Masuk dalam Raudah, dia sembahyang sunat hajat. Dia baru lepas sembahyang asar tadi. Ini salah tuan-tuan semua. Haram. Sembahyang sunat hajat, selepas daripada sembahyang asar, kita dah sembahyang asar, hukum dia haram. Kalau nak sembahyang juga, sembahyanglah sembahyang lain. Contohnya sembahyang duha, qadha. Qadha sembahyang duha, tak sembahyang semalam. Boleh sembahyang dalam tu. Lepas sembahyang duha tu doa lah. Doa apa-apa doa. Kerana lepas sembahyang, doa tu makbul. Tak kira lah sembahyang apa. Tak semestinya sembahyang hajat. Jadi sembahyang qadha duha, kata semalam kita tak sembahyang duha. Ataupun sembahyang tak cukup 8. Baru 2 rakaat je. Kita pun qadha hari tu. Boleh. Qadha duha tak apa. Sembahyang sunat duha boleh diqadha. Sembahyang qadha boleh buat waktu tu. Yang tak bolehnya sembahyang yang jenis tak ada sebab. Macam sembahyang hajat, sembahyang istikharah dan sebagainya, itu tak boleh. Jadi kena ambil perhatian lah jemaah kita. Dia tak faham masalah ni. Ataupun jamak takdim.
Jamak takdim kita dah sembahyang asar, lepas pada tu kita nak sembahyang sunat ni. Misalnya, saya buat misal orang pergi Mekah juga. Kita pergi masuk Madinah dulu. Jadi bas nak bertolak ke Mekah pukul 2 ataupun pukul 3 petang. Pukul 2 lah biasa. Kita pun masuk dalam Masjid Nabawi, sembahyang jam Zuhur, lepas sembahyang Zuhur kita jamak terus. Kerana kita duduk di apa benda di Madinah tu tak sampai lagi 4 hari, campur hari sampai hari balik 6 hari, tak sampai lagi 6 hari duduk situ, kita boleh jamak lagi. Jadi kita nak keluar tu kita jamak. Nak bertolak balik, nak bertolak pergi ke Mekah ni jamak. Maka tuan-tuan semua lepas sembahyang Zuhur bersama dengan imam, kita bangun sembahyang asar. Ini banyak orang banyak macam tu. Kalau pergi Madinah dulu, dia biasa bertolak ke Mekah lepas Zuhur. Bas ni. Jarang pagi-pagi jarang lah. Biasa gitu. Lepas makan tengah hari apa semua, tolak. Dah sembahyang Zuhur apa semua di masjid, jamak terus. Sebab bas nak terus. Tapi masalahnya, bila kita keluar daripada Madinah, kita sampai di Bir Ali, tempat miqat tu, sampai di Bir Ali, kita berhenti dan turun niat ataupun ihram di situ. Jadi bila turun dan niat ihram di situ, jemaah kita sembahyang sunat ihram. Karena sebelum ihram tu sembahyang sembahyang sunat ihram. Tapi masalahnya kita dah sembahyang asar. Asar jamak takdim. Tak boleh sembahyang sunat ihram tuan-tuan. Kalau tuan-tuan buat juga bukan dapat pahala, dapat dosa sebab dia haram. Waktu haram. Ini banyak terlupa. Kadang-kadang mutawif tak sempat nak ingatkan ke apa benda terlupa ke macam mana, wallahualam. Jadi macam mana nak buat? Niat saja dalam bas tu, tak payah turun lah. Sebab tak payah nak sembahyang sunat dalam masjid. Niat saja di situ, terus jalan pun tak apa. Kalau turun, nak ambil wuduk ke apa, nak tukar kain ihram ke apa, itu bab lain. Tapi sembahyang sunat ihram, hukumnya haram. Kalau nak sembahyang sunat ihram juga, mutawif kena pandai. Macam mana? Cakap ke jemaah, tuan-tuan semua, jangan sembahyang dalam Masjidil Haram. Jangan sembahyang dalam Masjid Nabawi. Kita nak bertolak ni, kita sembahyang di Masjid Bir Ali, Zuhur dengan asar. Jadi kita pun bertolak dengan bas sampai di sana, turun, sembahyang sunat ihram dulu. Baru sembahyang Zuhur dan asar. Baru boleh. Sembahyang sunat ihram dulu. Saya pun kan tak perasan juga benda ni. Belajar tapi tanpa praktik, tuan-tuan semua, kita tak sedar. Sebab itu pentingnya kita walaupun belajar kitab, kita kena duduk dengan orang alim. Jalan dengan orang alim dan ikut orang alim. Sebab tindak tanduk dia tu ilmu praktikal. 1 tahun saya pergi umrah dengan Allahyarham Ustaz Ismail Kamus. Jadi tuan-tuan semua, nak pergi ke Mekah dulu. Kita pun pakailah kain ihram di KLIA. Siap-siap sembahyang sunat ihram dulu. Jadi saya pun kata, Ustaz kita sembahyang Zuhur asar dulu lah. Jamak di sini dah pukul 3, flight pukul 3, flight Arab Saudi. Jadi Ustaz kata tak boleh. Kalau dah sembahyang Zuhur dengan asar, dah tak boleh dah sembahyang sunat ihram. Kena sembahyang sunat ihram dulu. Kalau dah sembahyang sunat ihram, lepas tu baru sembahyang Zuhur dan asar. Kemudian bila Ustaz sebut gitu, barulah datang maklumat belajar dalam kitab tu, proses. Oh, selama ni kita duk belajar saja, kadang-kadang tak nampak dia punya praktikal tu. Oh, tak boleh. Ada satu cerita, saya pernah cerita di sini. Ada satu orang kaya di sini, dia jemput pelajar-pelajar daripada Kelantan untuk sembahyang hajat di rumah dia. Sampai tengah jalan, pelajar ni sembahyang jamak takdim, Zuhur dengan asar. Tengah jalan di Merapu ke mana tak tahu. Sampai di sini tuan-tuan semua nak sembahyang hajat. Pelajar-pelajar ni dah sembahyang asar dah. Tak boleh sembahyang hajat. Makan kambing sajalah. Tak sembahyang hajat dia. Kan? Untung juga lah makan saja, tak boleh sembahyang. Nak sembahyang tak boleh, haram. Bukan tak boleh makruh, haram. Sebab dah sembahyang asar tengah jalan.
Dia bukan kata sembahyang asar tu mesti dalam waktu asar. Ada asar sembahyang asar je tak boleh. Sama ada jamak takdim pun tak boleh. Okey, selesai. Yang ketiga. Yang keempat, waktu kuning matahari dekat hendak masuk hingga gaibnya. Sekarang ni matahari nak terbenam. Walaupun kita belum lagi sembahyang asar, tak boleh dah sembahyang sunat hajat ni. Kata kita nak sembahyang waktu ni, saya tak sembahyang asar lagi. Memang betul belum sembahyang asar, tapi tak boleh dengan sebab ni, dengan sebab matahari tengah kuning. Tak boleh juga sembahyang hajat. Walaupun tuan-tuan belum sembahyang asar lagi. Tadi pukul 5 matahari belum kuning lagi. Tak apa. Ini tak sembahyang lagi asar. Tunggu. Tengok-tengok 6.45. Matahari dah start nak terbenam. Kuning dah. Mana nak masuk dah dekat tu. Pun tak boleh juga. Walaupun belum sembahyang asar. Jadi, kalau orang sembahyang dalam waktu itu, 6.45 tu kata nak sembahyang asar, dia haram sembahyang dengan dua sebab. Kan? Dengan dua sebab. Sebab yang pertama, sebab matahari kuning. Sebab yang kedua, sebab dia dah sembahyang asar. Kalau dia belum sembahyang asar lagi, dia haram dengan satu sebab saja, iaitu sebab matahari tengah kuning. Jadi masa tu tak boleh juga. Yang kelima, lepas sembahyang subuh hingga matahari naik kira-kira 7 kaki. Lepas daripada kita sembahyang subuh. Kalau tak sembahyang subuh lagi tak apa. Kita bangun pukul 6 pagi. Kan? Mandi-mandi apa semua, masuk subuh. Dan masuk subuh tu teringat, nak sembahyang hajat ni, anak nak puasa SPM ni. Malam tadi terlupa sembahyang hajat. Kita sembahyang hajat hari-hari untuk anak kita SPM. Jadi malam tadi duduk sibuk apa semua, terlupa sembahyang hajat. Jadi sekarang ni dah masuk azan subuh dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi nak sembahyang hajat. Boleh sembahyang hajat sebab belum sembahyang subuh lagi. Kalau dah sembahyang subuh 2 rakaat, dah tak boleh solat hajat. Tu. Kenapa? Kerana selepas daripada kita sembahyang subuh. Baik, selesai. 5 waktu. Jelas tuan-tuan semua? Jadi 5 waktu ni, 2 waktu berkait dengan perbuatan. Jadi lepas kita sembahyang asar, lepas kita sembahyang subuh. Mana dengan perbuatan kita baru dia jadi haram. Dan 3 waktu dengan sebab perjalanan matahari. Matahari terbit sampai naik segala. Matahari duduk tengah kepala dan matahari kuning nak terbenam. 3 ni sebab matahari. 2 dengan sebab kita. Kita buat benda tu baru jadi haram. Tak buat benda tu tak haram lagi. Ada 5 waktu ni tak boleh kita sembahyang. Sembahyang apa? Okey. Dia kata adapun sembahyang sunat yang ada mempunyai sebab lebih dahulu daripada sembahyang. Sebab bagi sembahyang itu sebelum daripada sembahyang. Sebab untuk sembahyang tu sebelum dia. Misalnya seperti sembahyang tahiyatul masjid. Sembahyang tahiyatul masjid, kenapa kita sembahyang tahiyatul masjid? Kenapa tuan-tuan semua? Sebab kita masuk masjid. Bermakna kita masuk masjid dulu, baru kita sembahyang. Sebab bagi sembahyang itu sebelum daripada sembahyang. Hak ni tak apa. Tak haram waktu 5 ni. Sembahyang sunat nikah. Bagaimana tuan-tuan semua? Sebab dulu ke sebab lepas? Tuan-tuan menikah dulu ke baru sembahyang? Sembahyang dulu baru nikah. Bagaimana? Tak ingat dah? Nak menikah pula kot. Sembahyang dulu baru menikah? Kan menikah dulu baru sembahyang? Sebenarnya sembahyang sunat nikah ni, dia kena sembahyang dulu baru nikah. Itu sebenarnya. Lepas daripada menikah, tak ada sembahyang sunat nikah asalnya. Yang betul-betul dalam kitab fiqah yang saya jumpa macam itulah. Yang adanya nanti lepas menikah, malam tamu sebelum sambung dengan isteri, sembahyang sunat. Itu sembahyang sunat malam tamu. Sembahyang sunat nikah ni sebelum akad nikah. Yang sembahyangnya pengantin lelaki dengan wali. Sebab 2 ni nak akad nikah. Jadi sebelum akad nikah, sembahyang 2 orang ni. Lepas akad nikah selesai, maka pengantin lelaki dan pengantin perempuan sunat sujud syukur. Kerana syukur dapat pasangan, dapat menikah. Bukan sembahyang sunat nikah.
Sembahyang sunat nikah sebelum bernikah. Jadi sebab dia lepas daripada sembahyang. Maka sunat nikah tak boleh buat. Sebab apa? Sebab yang macam tadilah. Sebab kita sembahyang dulu baru menikah. Jadi maknanya sebab dia sebelum pada sembahyang. Sembahyang tata masjid boleh. Sebab kita masuk masjid dulu baru sembahyang. Sembahyang gerhana boleh tak tuan-tuan semua? Boleh. Sebab apa? Sebab gerhana dulu baru kita sembahyang. Sembahyang dulu baru gerhana. Dia gerhana dulu baru kita sembahyang kan? Okey, boleh. Sembahyang sunat minta hujan. Boleh. Sebab apa? Sebab tak ada hujan baru kita sembahyang sunat minta hujan. Kalau dah ada hujan, takkan kita sembahyang sunat minta hujan. Jadi yang jenis sebab dia sebelum boleh. Sembahyang sunat ihram. Tadi saya sebut tadi, sembahyang sunat ihram. Sembahyang sunat ihram ni kita sembahyang dulu baru niat ihram. Kan? Sembahyang sunat 2 rakaat baru kita niat. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Niat itulah dipanggil ihram. Jadi sembahyang sunat dulu baru kita ihram. Bermakna sebab dia lepas pada sembahyang. Sebab itu dia tak boleh buat pada waktu ni. Waktu 5 ni. Okey. Jadi kena ingat jemaah umrah apa semua ni kena faham. Sembahyang sunat ihram tak boleh buat lepas asar. Dan salah satu daripada waktu 5 ni. Jadi tak payah sembahyang sunat. Sebab dia pun sembahyang sunat je. Kalau kita pergi buat jadi dapat dosa pula. Sebab Allah Ta'ala larang. Okey. Itu dia punya sebab. Jadi sembahyang yang jenis sebabnya lebih dahulu daripada sembahyang seperti sembahyang tahiyatul masjid. Sembahyang minta hujan. Sembahyang minta hujan, tak ada hujan, baru kita sembahyang. Sembahyang gerhana. Gerhana, baru kita sembahyang. Sembahyang sunat rawatib. Sembahyang sunat rawatib ni masuk waktu dia, baru kita sembahyang. Kan? Okey. Dan lainnya. Maka tiadalah haram dan sah dikerjakan pada waktu-waktu yang tersebut. Tak haram dan boleh kita buat pada waktu-waktu tadi. Tak haram. Okey. Demikian tiada haram dan sah dikerjakan di tanah haram Mekah, sama ada dalam Masjidil Haram atau di tempat-tempat lain sekalipun di tengah padang. Jadi 5 waktu ini dia terbatal hukumnya di dalam tanah haram Mekah. Bukan dalam Masjidil Haram saja, tanah haram Mekah. Di hotel ke di mana tak kisah, asal dalam tanah haram. Maka dalam tanah haram tak haram semayang ni. Pada waktu lepas subuh ke, lepas asar ke, matahari tengah naik, tengah terbenam ke, tak haram. Boleh semayang pada bila-bila masa saja di tanah haram Mekah. Itu kena ingat. Kalau kawan kita bangun nak semayang sunat lepas asar, jangan marah kat dia. Sebab ada berlaku jemaah kita pergi buat umrah, dia marah kat kawan dia. Kawan dia bangun nak semayang sunat, dia pegang tangan. Kau nak semayang apa ni? Sunat lah. Jahil, lepas asar semayang sunat, kata dia. Dia tak faham, dia jahil juga. Jadi tuan-tuan semua, lepas asar di Mekah tak ada waktu haram. Dalam Mekah, tanah haram Mekah. Duduk di hotel ke, di mana ke, tak kisah. Okey, itu baik. Jadi kesimpulannya, sembahyang sunat yang sebab dia sebelum tak haram. Yang sebab dia selepas haram. Ataupun yang tak ada sebab haram. Sembahyang sunat mutlak tak ada sebab haram. Sembahyang sunat hajat, kita sembahyang baru kita doa hajat kita. Sembahyang dulu baru kita doa, baru kita minta hajat kita. Tak boleh sembahyang hajat. Sembahyang sunat istikharah, kita sembahyang dulu baru kita minta istikharah. Kan doa istikharah tu ke bahasa Arab ke atau bahasa Melayu tu pulanglah. Lepas sembahyang 2 rakaat baru minta, ya Allah, aku nak berkahwin ni ya Allah. Ada 2 jodoh ni ya Allah. Hak mana satu baik ni ya Allah? Zainab ke Fatimah contohnya. Jadi contoh dia nak kahwin salah satu, Zainab ke Fatimah. Kalau berani dua-dua sekali. Takutlah ambil satu je. Kan. Jadi tuan-tuan semua, jadi dia istikharah. Doa tu tadi bacanya lepas pada sembahyang. Maka dia punya sebab tu lepas daripada sembahyang. Jadi sebab tu istikharah tu tak boleh. Baik. Jadi di sini ada nota kaki sikit.
atas kaki dia buat letak di bawah ni. Ustaz Abdul Ghani ni buat, dia kata dia ni belajar lama di Mekah. Ustaz ni ulama dulu, tok guru dulu banyak belajar di Mekah. Dia kata apa? Orang-orang haji di Mekah selalu membuat umrah pergi ke Tanaim lepas sembahyang subuh atau lepas sembahyang asar. Lepas sembahyang subuh naik taksi pergi ke Tanaim. Kan? Dia pakai ihram siap-siap, lepas sembahyang subuh tu keluar pergi Tanaim. Lepas sembahyang asar naik taksi pergi ke Tanaim. Tanaim dekat aja. Kan? 5 kilo saja. Lebih kuranglah. Sebelum ihram, mereka sembahyang sunat ihram di Masjid Tanaim itu. Dia kata, orang haji kita ni, dia duduk pergi buat haji lah, sementara tunggu hari haji tu, buat umrah dulu. Jadi orang haji kita ni, bila dia pergi lepas asar, lepas subuh ni, sebelum dia ihram, sebelum dia niat, dia sembahyang dulu sunat ihram di Masjid Tanaim itu. Mustahak ambil perhatian bahawa Masjid Tanaim itu duduknya di tanah halal. Tanaim tu dia dah luar. Sebab tu kita boleh niat di situ. Sebab niat umrah mesti kena keluar ke tanah halal. Kena faham? Tak boleh sembahyang. Kalau di sebelah Tanaim tu bolehlah. Tapi tak jadilah pula sebab nak niat ihramnya kena di tanah halal. Tak boleh di tanah haram, kena keluar ke tanah halal. Tanah halal yang dekat sekali daripada kota Mekah ialah Tanaim. Hudaybiyah, Ji'ranah jauh sikit. Jadi dia keluar ke Tanaim, dia sembahyang. Sembahyang ihram di situ, sunat ihram. Tapi dia dah sembahyang subuh. Dia dah sembahyang asar dalam masjid. Ini. Dia kata mustahak diambil perhatian bahawa Masjid Tanaim itu duduknya di tanah halal. Tidak diluluskan, yang ini tidak dibenarkan sembahyang sunat ihram di situ dalam waktu yang tersebut. Ini dia buat teguran kepada jemaah haji di zaman dia. Di zaman kita pun ada, bukan jemaah haji saja, jemaah umrah. Musim-musim umrah. Pergi kan, travel bagi 3 kali. Biasanya travel bagi 3 kali lah dia bawa. Jadi kadang-kadang jemaah kita ni dia nak buat lebih, ambil peluang. Kerana sunat kita memperbanyakkan umrah dalam mazhab Syafi'i. Kerana Nabi SAW sebut al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma, di antara umrah yang pertama dengan yang kedua menghapuskan dosa di antara keduanya. Maknanya kena sunat kita banyakkan umrah. Jadi ada peluang dari sana ni nak buatlah. Tambah muda-muda tenaga banyak, boleh buat 2 kali sehari. Tapi dia pergi lepas asar, dia pergi tuan-tuan semua. Jadi sampai di sana di Tanaim nak sembahyang sunat ihram. Tak boleh sembahyang sunat ihram, niat sajalah. Niat dalam kereta pun tak apa. Kan? Sampai taksi, sampai sana, berhenti sekejap, buka buku. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Labbaik Allahumma labbaik. Allahu Akbar pula. Lepas nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, terus labbaik Allahumma labbaik. Cakap kat taksi tu. Muhammad, roh. Jalan terus. Jalan pun masuk tu. Tak payah sembahyang apa. Kan? Nak sembahyang apa dah tak boleh. Tak boleh ke nak sembahyang Ustaz? Ada orang tanya, tak boleh ke? Sembahyang ni kan benda elok. Ya benda elok, tapi dah waktu tu Allah Ta'ala haramkan. Macam puasa lah, puasa benda elok. Tapi kalau hari raya Allah Ta'ala haramkan. Kan? Tak jadi elok macam mana? Hari raya tak boleh puasa. Memang puasa benda elok, tapi hari itu Allah Ta'ala haramkan. Sembahyang sunat memang elok, tapi waktu itu Allah Ta'ala haramkan. Tapi bukan semua sunat lah. Sembahyang sunat yang sebab dia sebelum daripada sembahyang tadi. Wallahu alam. Habis di situ untuk masalah sembahyang sunat ini. Okey, insya-Allah. Kemudian kita masuk tajuk yang baru sikit pada malam ni. Insya-Allah ada masa sikit lagi sebelum azan Isyak, iaitu tajuknya sembahyang berjemaah. Insya-Allah kita akan masuk kepada bab menceritakan tentang hukum hakam yang berkaitan dengan sembahyang berjemaah. Sembahyang berjemaah ni adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah yang paling besar sehingga kan diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tinggal sembahyang berjemaah ni melainkan pada hari-hari terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit tu. Ada beberapa hari itu yang Nabi tinggal. Hal lain sepanjang kehidupan Nabi,
Nabi tak tinggal semayang berjemaah. Nabi buat semayang berjemaah, sama ada berjemaah dalam masjid atau tempat lain. Ini menunjukkan besarnya kelebihan semayang berjemaah. Perkataan jamaah itu daripada bahasa Arab yang sudah terkenal dalam bahasa Melayu. Maknanya kumpulan atau himpunan. Jika kita kata saya masuk jamaah Syekh Husin, maknanya saya masuk dalam kumpulan Syekh Husin. Di dalam bab semayang, iaitu semayang berkumpul, sekurang-kurangnya 2 orang mengandungi imam dan makmum. Semayang berjemaah ni paling minimalnya mesti kena ada 2 orang. 1 orang imam, 1 orang makmum, sahlah semayang berjemaah dan dapatlah fadilat semayang berjemaah secara asas. Tapi dia ada lagi fadilat yang lain. Kalau nak dapat pahala lebih, antaranya semayang berjemaah di masjid lebih afdal semayang berjemaah di tempat lain. Satu. Yang kedua, kalau masjid yang ramai jemaahnya lebih afdal daripada masjid yang sikit jemaahnya. Sini ramai, masjid sana sikit. Lebih afdal mari tempat ramai. Melainkan kalau kita imam tempat itu. Ataupun kita ada pengaruh. Kalau kita pergi ke tempat itu, orang pengikut kita pun pergi juga situ. Itu beberapa pengecualian lah. Tapi asasnya, tempat yang ramai jemaah, lebih afdal berjemaah di situ. Itu lebih afdal. Tapi secara asasnya, siapa-siapa berjemaah, seorang imam, seorang makmum, dapatlah pahala. Walaupun dengan isteri di rumah. Kalau tak semayang berjemaah, tak dapatlah pahala berjemaah. Jadi macam mana nak bagi isteri kita dapat pahala jemaah, duduk kat rumah? Mazhab Syafi'i, kalau tak semayang berjemaah, tak dapatlah. Dah dia duduk rumah, dia semayang seorang, tak dapatlah pahala jemaah. Nak dapat 27, kena semayang jemaah. Dia duduk rumah, semayang seorang, tak dapat 27. Kan semayang di rumah tu lebih afdal bagi perempuan. Ya, semayang di rumah lebih afdal. Maksudnya daripada semayang di masjid. Bukan daripada semayang berjemaah. Jemaah tak kira. Maksudnya semayang di rumah lebih afdal daripada semayang di masjid. Bukan semayang seorang di rumah lebih afdal daripada berjemaah di masjid. Tak, bukan. Nabi tak sebut macam tu. Nabi sebut semayang di rumah lebih afdal bagi perempuan daripada semayang di masjid. Itu secara asas lah. Tapi guru saya dulu dia pesan, hak ni, hukum ni di Malaysia tak usah cerita panjang sangat. Sebab apa? Sebab orang Malaysia ni perempuan ramai datang ke masjid. Cerita panjang-panjang, besok tak datang, kosong habis belakang. Jadi orang tanya, siapa ustaz mana tu cerita? Kan? Dia cari ustaz malam tadi, dia cerita kata tak afdal. Sebenarnya memanglah asasnya begitu, tapi ada lagi pengecualian dia lagi. Itu secara general hukumnya begitu. Tapi kalau dia datang ke masjid, dia dah tak ada berhias, tak ada berbahaya, tak ada apa, itu afdal di masjid juga. Cuma asasnya begitulah. Tapi guru saya pesan, hal ni sebut sekali sudahlah. Tak ada urai panjang-panjang. Nanti merajuk macam-macam nak pergi masjid. Kan? Susah. Dia ada biasa dah mari, kata, dah tak afdal, tak payah datang lah, kata dia. Susah. Jadi tuan-tuan semua begitu cerita dia. Jadi nak dapatkan pahala 27, cara dia macam ni tuan-tuan semua. Tuan-tuan balik nanti, semayang sekali lagi dengan dia orang. Semayang sekali lagi. Semayang ulang, i'adah. Ini dibuat oleh sahabat Nabi, antaranya Sayyidina Mu'az. Sayyidina Mu'az bin Jabal. Dia semayang syak dengan Rasulullah di Masjid Nabawi. Balik ke kampung dia, dia semayang pula di masjid kampung dia, yang Nabi tugaskan semayang di situ, bersama dengan jemaah kampung dia. Jadi syak dia semayang 2 kali. Untuk dapatkan orang belakang dapat pahala. Jadi kita balik ke rumah, boleh semayang sekali lagi dengan isteri kita. WhatsApp, telefon awal-awal, bagi tahu awal sebelum keluar, awak jangan semayang, tunggu saya balik. Balik, semayang sekali lagi. Kena rajin sikit lah tuan-tuan semua. Tak?
Tapi kita ni kalau dah semayang, malah dah sekali lagi nak semayang. Awak semayanglah seorang, tak apalah. Pahala awak banyak kot lain, insyaAllah. Pahala awak banyak masak nasi, insyaAllah. Saya tak larat dah. Okey, insyaAllah. Baik, habislah di situ, insyaAllah. Jadi, sambungannya bab semayang berjemaah ni bulan depan pula tuan-tuan semua. Ini secara muqaddimah. Okey, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.